Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Aida Dana Zakirah dan nombor matrik saya ialah 196671. Saya daripada Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah iaitu PAL. Yang pertama ialah latar belakang sekolah. Sekolah yang saya pilih ialah Kolej Vocasional Kangan di mana ia dibina di atas tapak seluas 30 ekar yang dahulunya merupakan kawasan sawah padi dan terletak di Jalan Sekolah Derma berhampiran dengan persimpangan jalan ke Padang Besar. Kolej ini telah siap dibina pada akhir tahun 1972 dengan nama Sekolah Menengah Teknik Kangan yang dilengkapi dengan bangunan pentadbiran, bengkel-bengkel, bilik darjah, makmal sains, asrama dan kemudahan infrastruktur yang lain. Perasmian sekolah ini disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullah pada 18 Februari 1972. Arus perubahan telah melanda sekolah vokasional seluruh negara pada tahun 1872 apabila sistem pendidikan vokasional diubah agar setaraf dengan sistem pelajaran sekolah menengah akademik biasa. Perubahan ini turut menukarkan peperiksaan SPVM kepada SPMV dan ditambah dengan peperiksaan MLVK. Mulai tahun 1997, perubahan sekali lagi berlaku apabila sekolah menengah vokasional telah dinaik tarafkan sebagai sekolah menengah teknik. Sistem pendidikan vokasional masih lagi dikekalkan dan ditambah dengan mata pelajaran aliran teknik. Selain kursus aliran teknik, kursus yang ditawarkan di sekolah ini ialah kursus pertukangan kejuruteraan, pengaturcaraan komputer, perdagangan dan ekonomi rumah tangga. Dengan kenaikan taraf sebagai sekolah menengah teknik, banyak kursus aliran teknikal telah ditawarkan di sekolah ini sehingga menjadikan sekolah ini sebagai salah sebuah sekolah yang paling banyak menawarkan kursus dalam pelbagai bidang kepada pelajar-pelajarnya di negara ini iaitu 6 kursus aliran teknik, 12 kursus aliran vokasional dan 2 kursus aliran kemahiran iaitu MLVK. Pengetua pertama sekolah ini ialah Encik Mohtar binti Haji Taib pada tahun 1973 sehingga 1979. Kini hampir 1,000 orang pelajar dan lebih 100 orang tenaga pengajar di sekolah ini yang terlibat dalam pelbagai bidang pengkhususan. Pada masa kini, sebanyak 2 blok bangunan bilik darjah, 1 dewan dan 2 blok bangunan asrama baru telah disiapkan bagi menampung keperluan pelajar pada masa ini dan akan datang. Visi sekolah ini ialah peneraju pendidikan teknikal dan vokasional yang unggul. Manakala misi bagi sekolah ini ialah memperkasakan pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program yang berkualiti. Antara infrastruktur dan persekitaran sekolah serta bilik darjah di sekolah ini ialah merupakan pelan sekolah ini, di mana majoriti daripada bangunan ialah bangunan bengkel. Ini merupakan gambar dewan sekolah ini. Ini merupakan bengkel automatif, iaitu terdapat 2 bengkel automatik. Bengkel masakan, terdapat 4 bengkel masakan. Bengkel jahitan, terdapat 6 bengkel jahitan. Bilik rawatan serta bilik seterika. Gelanggang untuk bersukan, iaitu gelanggang bola jaring dan bergelanggang bola sepak. Perpustakaan, bilik guru serta bilik darjah. Kedua ialah pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Antara kekuatan yang saya dapat kenal pasti dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah ialah yang pertama, dapat menimbulkan rasa minat kepada murid untuk belajar kerana semua murid terlibat dalam kelas.
Yang kedua ialah menimbulkan rasa yakin setiap murid kerana murid dapat menyampaikan idea dengan bebas. Yang ketiga, murid dapat memahami minat murid dengan lebih mendalam. Dengan ini mudah bagi guru dalam proses pengajaran. Yang keempat ialah interaksi guru dan dengan murid akan lebih lancar. Dengan guru memberikan fokus sepenuhnya kepada murid. Yang kelima ialah lebih banyak masa diperuntukkan untuk aktiviti murid sahaja. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka. Dan yang terakhir ialah guru dapat mengetahui tahap kemampuan murid. Manakala kelemahannya ialah tumpuan tidak boleh diberikan secara keseluruhan murid kerana jumlah pelajar yang sangat ramai menyebabkan guru sukar untuk memberikan perhatian kepada tiap-tiap murid yang ada. Yang kedua ialah faktor masa, di mana masa yang terhad yang diperuntukkan kepada guru untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan tidak tercapai. Yang ketiga ialah potensi murid yang berbeza-beza di dalam kelas menyukarkan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ialah guru perlu berusaha mencari strategi atau cara yang sesuai dan menarik kerana dalam sebuah kelas murid-murid adalah berbeza daripada pelbagai segi mental, fizikal dan emosi. Antara alat bantu mengajar yang telah digunakan ialah papan pengajaran, projektor, alat rakaman, filem tayang atau filem jalur, komputer dan papan hitam atau papan putih. Manakala bahan bantu mengajar yang telah digunakan ialah buku teks, papan pamer dan papan buletin, carta, grafik, model, boneka, bahan cetak dan modul. Antara amalan pedagogi yang digunakan dalam bilik darjah ialah secara keseluruhannya guru menunjukkan bahawa kaedah pendekatan dan teknik pengajaran berpusatkan pelajar yang sering digunakan semasa pengajaran ialah simulasi, perbincangan, melakukan projek dan penyoalan. Selain itu, didapati respon daripada pelajar terhadap aktiviti berpusatkan pelajar semasa proses pengajaran adalah pelbagai dan hampir kesemuanya menunjukkan kesan yang positif. Guru berupaya untuk mengakses kepada informasi secara efisien dan efektif. Guru juga mampu menilai maklumat yang diperolehi secara kritikal dan kompeten di samping menggunakan maklumat yang dicapai secara berkesan bagi penyelesaian masalah khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru menggunakan maklumat untuk menjana maklumat yang baru serta memahami isu dan etika maklumat di atas talian. Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan menghubungkaitkan pengalaman murid dalam proses pembelajaran. Guru bijak dalam menjadikan aktiviti yang pernah dilaksanakan oleh murid sebagai sebahagian daripada proses pengajaran. Guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang. Hal ini menggalakkan murid-murid berfikir merentas disiplin agar mereka lebih kreatif dan kreatif dalam menghubungkaitkan serta menangani sesuatu isu. Guru juga menerapkan elemen kerjasama dalam kalangan murid bagi menangani sesuatu isu, memberi maklum balas dan komunikasi serta berinteraksi antara satu sama lain secara berstruktur dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru membenarkan murid membina kemahiran dan mendapatkan ilmu melalui projek, pembelajaran kooperatif dan teknik hands-on. Penyediaan rancangan pengajaran yang digunakan di dalam bilik darjah di mana dibuat memerlukan ketelitian dan kreativiti guru. Proses ini telah dilakukan secara berkumpulan di dalam panitia mengikut mata pelajaran masing-masing. Model perancangan yang digunakan ialah plan, do, check and act sebagai garis panduan penyediaan rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran dapat membantu guru untuk mencapai objektif pengajaran. Rancangan pelajaran yang sistematik juga dapat melahirkan suasana pembelajaran yang berkesan. Bagi plan ataupun rancang, aktiviti pengajaran dirancang dengan rapi dan sistematik dapat mengelakkan pelaksanaan secara ad hoc. Guru tidak boleh meniru aktiviti pengajaran daripada rakan-rakan lain semata-mata.
Guru juga perlu menyimak sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran di samping menjadikan huraian sukatan pelajaran sebagai panduan untuk merancang aktiviti pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Untuk itu, setelah perancangan dihasilkan, guru mesti melaksanakan sepenuhnya. Peringkat ini adalah paling penting dan kritikal kerana dapat menentukan kejayaan setiap perancangan. Manakala bagi semak ialah semakan perlu dilakukan oleh guru-guru supaya perancangan yang telah dilakukan mencapai objektifnya. Kemungkinan objektif perlu dibuat penambahbaikan supaya sesuai dengan murid dan persekitaran pelajaran. Kaedah penilaian juga begitu penting dalam pelajaran dan pengajaran. Oleh itu, semakan perancangan dapat menambah baik lagi aktiviti penilaian yang telah dirancang supaya objektif seperti terkandung dalam sukatan pengajaran. Manakala tindakan seharusnya diambil oleh setiap guru adalah apabila mendapati perancangan yang dibuat tidak mencapai sasaran atau wujud kelemahan. Oleh itu, penitia mata pelajaran memainkan peranan yang penting bagi membuat tindakan susulan terhadap kelemahan dan kekurangan perancangan yang dibuat. Apa yang berlaku di sekolah ialah tindakan ini tidak berlaku. Malah, proses penyemak sama ada perancangan telah dibuat dan juga tidak dilaksanakan. Ini adalah contoh rancangan pengajaran daripada guru pembimbing saya. Pelaksanaan kebat dalam bilik darjah. Yang pertama ialah isu daripada guru. Guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya murid tertarik kepada pengajaran. Student dapat melaksanakan sesi PMP yang berkesan. Namun, guru masih menggunakan kaedah tradisional dalam pengajaran mereka. Penggunaan kaedah tradisional dalam pengajaran merupakan salah satu kaedah yang berpusatkan guru di mana guru hanya memberi penerangan dan maklumat. Manakala murid hanya mendengar penjelasan guru. Guru yang menggunakan kaedah ini biasanya akan memberi ilmu dalam bentuk nota supaya murid dapat menghafal maklumat yang diberikan. Melalui kaedah tradisional ini, murid tidak dapat berbincang sesama rakan mereka mengenai subtopik yang diajar, malah mereka tidak digalakkan langsung untuk memberikan pandangan secara PMP. Murid akan bergantung sepenuhnya kepada guru terhadap pembelajaran di mana murid menyalin nota yang ditulis oleh guru di papan putih tanpa membuat nota tambahan sendiri. Seterusnya, aras soalan daripada guru juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Aras soalan guru dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah teknik penyoalan guru dalam kelas. Salah satu tujuan kaedah penyoalan guru dalam kelas ialah untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid serta untuk meneroka pandangan alternatif murid. Namun, guru yang sering mengemukakan soalan berada di aras rendah kepada murid sama ada dalam bentuk lisan ataupun bertulis. Soalan aras rendah ini tidak menggalakkan murid untuk berfikir kerana murid hanya memberikan fakta semata-mata. Yang kedua ialah respon jawapan guru terhadap murid. Respon jawapan guru terhadap soalan yang diberikan oleh murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi mereka. Hal ini kerana guru yang memberikan respon jawapan positif akan menjadikan murid itu tertanya-tanya dan berusaha untuk mencari jawapan terhadap soalan mereka. Jawapan positif yang diberikan oleh guru bermaksud jawapan yang tidak mematikan soalan penyoal. Guru yang mementingkan pengajaran berlandaskan peperiksaan menyebabkan murid tidak berpeluang untuk menguasai kebat. Guru hanya mementingkan pencapaian cemerlang murid dalam peperiksaan sehingga mereka hanya memfokuskan soalan-soalan peperiksaan kepada murid. Seterusnya, isu daripada pelajar. Guru memerlukan pelajar yang aktif untuk melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi. Murid yang pasif tidak akan menjayakan kemahiran berfikir semasa PMP berlangsung kerana murid yang pasif biasanya tidak mengeluarkan idea semasa pembincangan dan mereka lebih cenderung untuk mendengar idea untuk mendengar pendapat orang lain. Walaupun berbentuk perbincangan berkumpulan bersama rakan, murid pasif masih diam dan hanya menyetujui cadangan rakan mereka. Dan ini bagaikan merujuk kembali kepada pengajaran menggunakan kaedah tradisional.
Apabila murid diminta untuk menyelesaikan soalan berbentuk kebat, biasanya mereka akan meninggalkan soalan tersebut tanpa jawapan kerana struktur soalan kemahiran tinggi yang berantai dan berayat membuatkan murid malas untuk membaca, apatah lagi untuk berfikir. Jika soalan kemahiran tinggi dilaksanakan dalam peperiksaan mereka, maka keputusan yang diperolehi oleh murid sangat mengecewakan. Penilaian diri sebagai bakal guru. Apabila saya mengetahui kekuatan serta kelemahan semasa PMP di dalam bilik darjah, sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam membentuk kepribadian untuk menjadi seorang guru. Saya juga dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara tidak sesuai yang dilakukan kepada pengajar. Semasa tempoh PALS, saya dapat mengikuti guru membimbing dalam menyediakan rancangan pengajaran. Hal ini sangat memberi ilmu kepada saya. Seterusnya ialah refleksi terhadap aktiviti ko-kurikulum. Aktiviti ko-kurikulum yang terdapat di sekolah ialah aktiviti sukan kejohanan merantau desa pada minggu kedua dan ketiga persekolahan setiap tahun, di mana terdapat 4 kategori iaitu pelajar lelaki, pelajar perempuan, staf lelaki dan juga staf perempuan. Pada tahun ini, aktiviti larian merantau desa telah diadakan pada 22 Januari 2020 pada jam 8.15 pagi dengan menggunakan trek larian KVK. Antara kekuatan aktiviti ko-kurikulum ini ialah menyelahkan potensi pelajar, kerjasama yang kuat daripada semua pihak termasuk PIBG, NGO dan juga anggota trafik dalam memastikan kejayaan pengelolaan. Dan yang ketiga ialah guru-guru begitu komited dalam menjalankan tugas. Antara kelemahan aktiviti ini ialah kurangnya latihan kerana kekangan masa dan juga kurangnya penglibatan pelajar. Aktiviti ini dimulakan pada jam 8 pagi di mana pelajar terlebih dahulu dikehendaki berkumpul di Dewan Besar Sekolah dan mengambil serta mendaftar dan menandatangani kehadiran serta mengambil nombor cabutan betul. Majlis bermula dengan kata-kata aluan daripada pengarah KVK diikuti dengan aktiviti memanaskan badan iaitu Zumba selama 15 hingga 20 minit. Pengarah akan melepaskan pelajar perempuan terlebih dahulu diikuti dengan pelajar lelaki. Setelah itu, guru-guru yang lain akan terus sama mengikuti larian merantau desa ini sejauh 5 km dengan mengikuti trek KVK iaitu mengelilingi sekolah dan stadium utama negeri Perlis. Pelajar serta staf yang telah sampai perlu mendaftar nama sekali lagi di meja urus setia untuk sesi penyampaian hadiah dan mengambil air serta roti. Kepentingan aktiviti ko-kurikulum terhadap profesional perguruan ialah guru-guru penasihat ko-kurikulum perlu berperanan sebagai pembimbing pelajar di mana guru-guru harus membimbing pelajar ke arah kejayaan secara berterusan. Yang kedua ialah para pelajar sangat memerlukan guru yang baik cekap sebagai pembimbing yang dapat meningkatkan kualiti dan membawa mereka kepada kejayaan. Yang ketiga ialah mekanisme koordinasi dan menstrukturkan organisasi dengan membina metod atau kaedah serta prosedur agar aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan teratur. Namun dalam usaha ini, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat perlulah bekerjasama untuk mempereratkan hubungan antara satu sama lain. Yang seterusnya ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Seterusnya ialah kekuatan serta kelemahan budaya kerja dan budaya sekolah. Kekuatannya ialah corak kepimpinan pengetua yang baik dan juga kekurangannya ialah isu keguruan yang sedia ada, wujud sikap tidak puas hati daripada guru shift petang kepada shift pagi kerana shift pagi dapat pulang awal. Seterusnya, guru hanya dibekalkan dengan NOS KV yang perlu menggubah sendiri kertas penerangan, kertas tugasan dan kertas penilaian yang digunakan dan merujukkan ketidakseragaman daripada segi edaran tersebut di setiap KV. KV juga masih menghadapi masalah daripada segi prasarana dan kelengkapan bengkel untuk menjalankan kursus kerana bengkel tidak mencukupi, manakala guru-guru baru yang dihantar oleh kementerian ialah kurang kepakaran. Terdapat juga guru yang melepaskan tangan apabila pelajar tidak dapat memahami subjek yang diajar. Pelaksanaan budaya sekolah dan juga budaya kerja. Budaya sekolah ini ialah waktu persekolahan bermula pada jam 8 pagi sehingga 5 petang.
di mana pelajar perlu scan kehadiran di pondok keselamatan, dan pada hari Isnin terdapat perhimpunan mingguan yang akan diadakan pada jam 8 pagi dan berakhir pada pukul 9 ataupun 9.15 pagi. Manakala pada hari Rabu pula, pelajar perlu memakai baju unit beruniform masing-masing, dan pemakaian seharian pelajar adalah berbeza mengikut klasifikasi pelajar. Sistem pembelajaran sekolah ini adalah floating class, di mana pelajar tidak mempunyai kelas yang spesifik dan pelajar perlu bergerak mengikut jadual waktu belajar. Manakala budaya kerja ialah guru perlu menghadiri sekolah mengikut shift. Kehadiran guru adalah diminta taskat dan apabila sampai ke kolej, dan sekali lagi sebelum pulang ke rumah. Terdapat pengasingan tempat antara guru khusus dan juga guru akademik. Namun kelebihan sekolah ini ialah guru hanya perlu mengajar subjek tersendiri tanpa perlu mengganti kelas guru lain, dan masa guru juga lebih terluang. Namun kelemahan sekolah ini ialah jurang antara guru-guru lebih luas dan guru tidak dapat membezakan pelajar yang ponting kelas kerana sistem floating classes. Seterusnya, kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah adalah salah satu cara hidup sekolah yang meliputi segala amalan sekolah di luar dan dalam bilik belajar yang mencerminkan nilai, kepercayaan dan norma yang dikongsi. Ia merupakan komponen penting dalam memajukan sekolah. Cadangan penambahbaikan dan justifikasi budaya tersebut perlu diteruskan ialah mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran pengajar. Hal ini kerana pengalaman dan pengetahuan pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan. Apa yang saya dapat lihat ialah kebanyakan tenaga pengajar yang baru terutamanya tidak mempunyai pengalaman perindustrian dan kerja. Untuk rumusan ialah cadangan lebih memperincikan tugasan sepanjang pelajar berada di sekolah. Hal ini kerana saya secara personalnya saya tidak tahu apa untuk dibuat di sekolah kerana tiada arahan yang spesifik diberikan kepada saya. Untuk rumusan pembentangan, bagi saya PALS ini menyediakan saya untuk membuat persediaan daripada segi fizikal dan mental, dan secara jujurnya PALS ini wajar dilakukan. PALS juga membolehkan saya untuk menguasai dan mengamalkan segala konsep, prinsip, teori dan kemahiran serta nilai yang diperlukan sebagai seorang insan guru yang profesional. Sekian, terima kasih.